أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الوالدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Haji Taib Bong Sungai Buaya Sekelalen, yang dihormati dan dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini sama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan sementara waktu yang ada antara maghrib dan isya sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid surau ini. Dalam masa yang sama kita mempelajari atau mendalami antara ilmu yang dituntut untuk belajar dan diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini merupakan salah satu di antara Raudhatul Jannah, taman-taman syurga yang ada di dunia ini, dan merupakan amal kebaikan kita yang mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, masing-masing dalam keadaan ketakutan membawa amalan masing-masing. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak amalan kita pada malam ini dapat menambah timbangan berat kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada banyak atau sedikit daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa
fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini manusia biasa yang akan wafat, yang akan meninggal dunia juga. Dan ilmu itu, sesuatu ilmu itu akan hilang dengan apa? Dengan kematian orang yang mempunyai ilmu tersebut, alim ataupun ulama. Para ulama, para pemilik ilmu tersebut bila mati, bila tidak disampaikan kepada orang lain, maka terputus, ilmu itu akan hilang. Sesungguhnya kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Berlaku tak sekarang? Banyak berlaku perselisihan, pergaduhan, sehingga putus saudara hanya kerana harta pusaka. Perjumpaan kita malam ini juga adalah untuk mempelajari faraid, dan mudah-mudahan ianya termasuk dalam tuntutan dan juga perintah Nabi SAW, memerintah kita supaya belajar dan ajarkan. Dapat kita ajarkan kepada kaum keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka faham, tahu tentang faraid. Dalam buku ini nanti kita akan jumpa dua tajuk perbahasan yang besar. Satu berkaitan tentang hukum fiqh faraid, berkait dengan hukum. Dan satu lagi dalam bab besar, iaitu dalam bab pengiraan. Saya, kalau tuan-tuan dapat menguasai dua-dua, alhamdulillah, itu terbaik. Tetapi saya faham dalam bab pengiraan ini tak semua orang mampu. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya kalau kita semua dapat memahami dan faham berkaitan tentang fiqh faraid, saya yakin tidak akan berlaku perbalahan, tidak akan berlaku pergaduhan, perselisihan di kalangan keluarga hanya kerana harta pusaka. Sebab apa? Sebab kita dah tahu hukumnya, kita dah tahu tentu ketentuan yang Allah tentukan. Bahagian ayah berapa, bahagian ibu berapa, bahagian suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa, kita dah tahu. Dan semuanya ini fariidatan min Allah, ketentuan daripada Allah, yang mana hukum untuk mempraktikkan ataupun membahagikan harta pusaka dengan kaedah faraid adalah wajib. Tak ada pilihan, bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila nak bergaduh, berkelahi, berselisih baru nak kembali kepada Al-Quran. Tidak. Tetapi faraid ini adalah pilihan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kita faham faraid, kita ambil sedikit daripada prakata, daripada penulis. Penulis merupakan sahabat saya, sama-sama mengaji, mendapatkan sanad berkait dengan faraid dari guru yang sama sewaktu kami di Mesir dahulu. Mendapatkan daripada almarhum Ustaz Muhammad Jabal Alam Shah, orang Indonesia. Tetapi dia menubuhkan satu kaedah ataupun satu formula yang diberi nama sebagai syajarah miras, pokok miras. Miras ni nama selain daripada faraid. Faraid, miras, pusaka, samalah maknanya, berkait dengan harta pusaka. Jadi bila sahabat ni pulang, dia mendalami lagi ilmu berkait dengan faraid, maka terbitlah buku ini. Dan buku ini saya dah minta izin dengan sahabat saya untuk dapatkan dalam bentuk soft copy, supaya saya tayangkan secara umum kepada jemaah yang hadir dan beliau izinkan. Tak apa, dia kata, tapi kalau nak beli boleh.
Dekat Shopee pun ada jual. Boleh type dekat Shopee Faham Faraid. Ada jual RM30 satu naskah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakannya, yakni dikurniakan oleh Allah, adalah terbatas kepada manusia. Kita tak tahu yang mana ahli keluarga kita yang lebih banyak manfaat kepada kita. Nanti yang itu kata ini yang adil, yang belah sana pula kata ini tidak adil. Macam Pirandi pula, ini tidak adil. Maknanya keterbatasan akal kita untuk memutuskan satu keputusan berkait dengan faraid ini terbatas. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Yang tu kata A, yang ni kata B. Aku abang sulung, aku yang patut memutuskan keputusan, yang lain wajib ikut. Sedangkan boleh jadi tidak mengikut saluran ataupun garisan syariat Islam. Jadi ini maknanya keterbatasan manusia ini tak mampu nak menentukan tentang faraid. Maka Allah langsung menentukan tentang pembahagian faraid, ayah berapa, ibu berapa, suami dan anak-anak dan sebagainya. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik. Namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini, sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan. Masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Kita akui, waktu saya kecil, saya ingat saya tak pernah jumpa pengajian faraid di Masjid Surau. Kita akui mungkin salah satu sebab kurangnya orang yang mampu ataupun boleh mengajarkan tentang ilmu faraid, dan kurangnya bahan-bahan rujukan untuk dijadikan silibus dalam pengajian-pengajian di masjid-masjid dan surau. Alhamdulillah, hari ini kita ada satu kitab yang diberi nama Faham Faraid, dan saya ada buku faraid banyak lagi, ada 3-4 lebih, bahasa Arab pun ada. Tetapi keistimewaan buku ini pada pendapat peribadi saya, dia sebagai penulis orang Malaysia dan dimasukkan perkara-perkara yang berkait dengan situasi di Malaysia, wakil kita di Malaysia. Dalam ni ada cerita tentang tabung haji, dalam ni ada cerita tentang KWSP, SOPSO, pencen. Kalau baca buku kitab fiqh yang bahasa Arab tak ada, sebab tabung haji ada dekat Malaysia je. Dekat Arab tak ada tabung haji, tak ada KWSP, jadi tak jumpa dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dalam ini dimasukkan. Jadi kita tahu yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Kita boleh kenal pasti yang mana harta pusaka, kemudian bagaimana cara pengurusannya. Ini yang saya puji dari segi penulisan, isi kandungan yang ada dalam kitab ini. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Walaupun bagi dia ringkas, tetapi bagi saya pun dah cukup padat. Nanti kita masuk dalam bab pengiraan, mana yang boleh, alhamdulillah, yang tak boleh duduk je lah, buat-buat faham je lah.
dapat berkat dalam majlis ilmu pun dah syukur sangat-sangat. Sebab matematik ni dia berkait dengan banyak ilmu. Faraid ini salah satunya ilmu yang banyak terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Antara contoh berkait dengan ilmu perubatan, antara contoh berkait dengan ilmu munakahat, tentang cerai, tentang nikah, bagaimana isteri yang dah diceraikan adakah termasuk waris ataupun tidak, tentang apa lagi, macam-macam lah, tentang perundangan. Nanti kita akan jumpa undang-undang pusaka kecil, unit pusaka kecil dan sebagainya, unit amanah raya, kemudian mahkamah tinggi dan sebagainya. Ini semua berkait dengan ilmu-ilmu kedoktoran, contohnya anak di dalam kandungan, bagaimana adakah dikira sebagai waris ataupun tidak. Semua ni berkait dengan ilmu faraid. Jadi secara tak langsung bila kita belajar tentang ilmu faraid, kita akan dapat juga menguasai ilmu-ilmu yang lain, walaupun tidak menyeluruh, tetapi yang berkait dengan ilmu faraid kita dapat faham dan menguasai. Sebab tu kata Nabi SAW, atau kama qala, mafhumnya faraid ini adalah 1/2, setengah daripada ilmu. Setengah daripada ilmu, nak katanya banyaknya ilmu yang terkandung dalam ilmu faraid. Bukan bermakna dalam konteks faraid, tetapi yang berkait dengan faraid. Buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas ilmu, iaitu Fajar Faraid. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan dengan bidang ini. Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama, iaitu pemahaman dan pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir dari niat yang suci ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Penulis Al-Fadil Hilmi Hanis bin Muhammad. Kalau tuan-tuan buka YouTube, type Ustaz Hanis, Hilmi Hanis, ada dia dipanggil antara panel dalam siri siaran TV Al-Hijrah berkait dengan faraid. Dengan sahabatnya seorang lagi, Ustaz Khusairi. Ustaz Khusairi pun agak famous juga. Dia merupakan presiden doa faraid Malaysia, dan timbalannya Ustaz Hilmi Hanis ini. Kita masuk dalam bab yang pertama, pemahaman, iaitu fiqh berkait dengan faraid. Pengenalan definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraid diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan faridah. Perkataan faridah terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardu.
Makna fardu dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Makna fardun dari segi bahasa ada 5. Yang pertama adalah ketetapan. Semua maksud ini diambil daripada dalil, daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukan suka-suka kita nak menterjemah makna, tidak. Salah satu makna fardun adalah ketetapan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Maknanya ketetapan. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, fardun memberi makna bahagian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍah, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan, yang dah ditentu-tentukan. Makna bahagian. Yang ketiga, bermakna kewajipan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Kewajipan. Fardun di sini memberi maksud wajib, kewajipan. Yang keempat, maksud fardun adalah menurunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, menurunkan farada 'alaikal Quran, menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dan makna yang kelima, fardun adalah halal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan. Faradallahu lahu, yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna fardun ada 5 berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Itu dari segi bahasa. Manakala dari makna fardun dari segi istilah, kita nak belajar tentang faraid. Jadi fardun ini menurut istilah apa dia? Dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Itu makna orang kata makna sebenar yang kita belajar faraid ini untuk apa? Dari segi istilahnya adalah untuk mengetahui bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada siapa? Kepada ahli waris. Ahli waris kita nak tahu bahagian-bahagian mereka berapa. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris, iaitu ilmu pewarisan, dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan miras. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai 2 makna, iaitu kekal. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Waris, iaitu kekal. Dan yang kedua, perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Peranan ilmu faraid. Peranan maknanya dia ni berfungsi sebagai apa? Kenapa penting sangat ilmu ini sehingga Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya belajar dan ajarkan. Yang pertama, ada 6 peranan ilmu faraid yang utama. Yang pertama, mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Ini penting. Sebab ramai di kalangan kita salah faham. Dia menganggap semua harta yang berkait dengan si mati harta pusaka. Ada harta termasuk dalam harta pusaka yang wajib difaraidkan, ada harta yang tak termasuk.
Apa contoh yang tak termasuk, yang kadang-kadang orang salah faham, ianya termasuk. Seperti contoh pencen. Pencen si mati. Anak-anak, adik-beradik si mati tuntut juga, kata aku ada bahagian dekat pencen. Dia kata, tak, pencen ini bukan harta pusaka. Dapat dekat siapa? Dapat dekat isteri, dapat dekat anak selagi mana belum berusia 18 tahun ataupun lebih tetapi status masih lagi pelajar. Jadi perempuan ni untung dapat pencen suami. Kalau dia kahwin ramai, banyaklah pencennya. Ini kisah benar. Kisah benar seorang perempuan berkahwin kali pertama, suaminya orang kerja kerajaan, meninggal dunia, pencen dapat ke dia. Kahwin lagi yang kedua, sama juga kerja kerajaan, meninggal dunia, dapat juga pencen dekat dia. 2 pencen dia dapat. Kali ketiga, meninggal juga. Ini kisah benar. Dapat pencen 3 kali. Tak payah kerja dah lah. Alhamdulillah, rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Itu antara rezeki-rezeki daripada pintu yang kita tak sangka-sangka. Yang kedua, peranan ilmu faraid adalah memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Ini juga penting. Ramai salah faham bila berlaku kematian, dalam kepala otak dia faraid. Nak harta terus. Sebab itu menimbulkan fitnah dan persepsi yang buruk. Orang dulu kata kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Biasa kita dengar tak? Biasa kita dengar. Sebab apa? Sebab sikap-sikap orang yang tak faham ni lah yang akan menjadikan fitnah kepada faraid itu. Sedangkan tuntutan faraid ini bukan sedemikian. Bila berlaku kematian, faraid tempat step dia yang kelima. Bermakna sebelum faraid ada 4 perkara yang wajib ditunaikan oleh waris daripada harta si mati. Bukan terus ambil faraid. Dia yang kelima. Ibarat kalau kita nak naik bas tu, 5 perhentian bas. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, barulah jumpa faraid. Yang pertama, waris wajib ambil harta si mati sekalipun ada waris lain yang tidak bersetuju. Kerana ini adalah kewajipan. Kepada siapa? Waris untuk ambil harta si mati. Yang pertama untuk apa? Untuk pengurusan jenazah. Urusan mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Kalau misalnya kata arwah ini dah ada jarum khairat kematian ke, ataupun ada takaful ke dan sebagainya, itu lain cerita lah. Tetapi kalau misalnya kata tak ada, kita nak menguruskan ni pakai duit, nak upah orang, nak beli kapas, nak beli kain kapan, nak upah orang gali kubur. Walaupun tanah tu tanah wakaf, tetapi yang buat kerja tu manusia. Dia terpaksa berhenti, dia terpaksa cuti kerja dia, ambil separuh hari, tolak gaji semata-mata nak menguruskan fardu kifayah. Jadi ada bayaran tak salah, itu hak dia. Wajib waris untuk ambil harta si mati, bayar berapa upah. Tak nak bayar upah, urus sendiri. Maksudnya apa? Kita latih anak-anak kita untuk menguruskan jenazah kita. Yang ada anak ramai, terutamanya hantarlah anak ke sekolah agama. Nak jadi doktor ke, nak jadi apa ke, tak kisah, sekurang-kurangnya dia tahu solat jenazah, menguruskan jenazah, jadilah. Akhirat nanti, ketika kita mati nanti, mereka inilah yang akan menguruskan jenazah kita. Dia tak sama kalau anak-anak yang menguruskan jenazah kita dengan orang lain. Kalau orang lain yang menguruskan, yang mandikan macam biasa je, dia tak ada perasaan. Tetapi kalau anak-anak yang menguruskan, dia akan lahir dalam hatinya keikhlasan dan cinta. Dan sepanjang proses dia nak mandikan, dia akan ingat ini tangan yang menyuap, ini tangan mak yang menyuap daripada kecil sampai besar, ini tangan arwah ayah yang mencari rezeki dan sebagainya. Jadi setiap waktu yang dia nak uruskan itu, hadir dalam hati dia Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Yang tidak ada hijab doa daripada anak yang soleh dan solehah. 3 amalan ini tidak akan terputus sekalipun kita dah mati. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang kita wakafkan, yang kita infakkan masih berjalan manfaatnya, yakni wakaf, dan juga doa daripada anak yang soleh dan solehah.
Mereka bila uruskan jenazah kita tak sama dengan orang geng masjid, geng surau yang uruskan. Jadi nasihat kepada anak-anak, pastikan mereka tahu menguruskan jenazah, dan ingatkan kalau ayah mati nanti, ayah nak kalau boleh semua anak-anak ayah yang menguruskan, jangan orang luar. Kita minta tak ada masalah, bukan satu perkara yang dosa, tidak. Supaya mereka faham, tahu tentang pengurusan jenazah, walaupun benda ni fardu kifayah, tetapi sebahagian buat yang lain tak payah. Salah faham makna fardu kifayah, sebahagian buat yang lain tak payah. Bukan tu maksudnya, maknanya sebahagian yang lain gugur kefarduan. Asalnya fardu, wajib kepada semua, tetapi bila sebahagian dah buat, maka gugur kewajipan yang lain. Sebahagian yang lain yang tak buat, gugur. Dia nak buat juga, jadi sunat pada ketika itu, bukan lagi fardu. Yang kedua, lepas daripada pengurusan jenazah, yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Apa dia hutang si mati dengan Allah? Seperti contoh, dia belum melaksanakan haji semasa hidup, ada kemampuan dari segi harta, tetapi belum sampai giliran, meninggal dunia, maka wajib waris ambil harta si mati untuk buat badal haji, upahkan kepada orang untuk buat badal haji. Apa lagi? Seperti contoh fidyah, dia waktu hidup dia uzur selama 5 tahun tak dapat berpuasa, maka wajib waris ambil harta si mati ini untuk bayar fidyah dia. Ini hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada perkara-perkara nazar yang belum tertunai. Waktu hidup si mati ini ada bernazar, kalaulah ucu lulus periksa, abah nazar nak sembelih lembu, contoh. Lulus periksa anak dia, belum terlaksana, ini hutang dia dengan Allah, wajib waris ambil harta si mati untuk laksanakan nazar yang tertunda tadi. Apa lagi yang ketiga? Hutang sesama manusia. Yang ni biasa kita dengar, yang ni biasa kita jumpa. Selesai solat jenazah, biasa ada wakil daripada jenazah, sama ada anaknya ke ataupun adik-beradiknya ke, akan berucap biasanya terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir, memberi penghormatan terakhir kepada arwah ayah saya selaku anak arwah, jika ada kesalahan mohon minta ampun, minta maaf, jika ada hutang boleh berhubung dengan saya. Ini biasa kita dengar. Sedangkan ini step yang ketiga sepatutnya. Dan yang keempat, apa dia? Wasiat jika ada. Jika si mati ada buat wasiat, kalau ayah mati nanti, tanah yang dekat hujung kampung yang seekar tu, ayah wasiatkan supaya diwakafkan untuk surau haji Taib, contoh. Selagi mana cukup syarat-syarat wasiatnya, maka wajib waris ambil harta yang diwasiatkan tadi untuk diwakafkan ataupun mengikut pada wasiat si mati. Syarat-syarat wasiat banyak, nanti kita akan masuk dalam syarat-syarat wasiat. Tak boleh lebih daripada 1/3, bukan kepada ahli waris, kemudian bukan untuk perkara-perkara yang maksiat, dan ada lagi beberapa syarat-syarat sah untuk wasiat. Kalau ada perkara yang boleh menghalang ataupun perkara-perkara yang tidak patuh dari segi pelaksanaan wasiat, maka wasiat tadi terbatal, tak wajib waris untuk melaksanakan. Tak timbul isu anak derhaka. Sebab tu kita kena belajar, kita kena tahu. Yang kelima, barulah faraid. Yang kelima, barulah faraid. Itu yang tadi. Yang kedua, memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ini tiba-tiba datang orang tak tahu dah dari mana, aku waris dengan aku. Kita pula tak tahu waris ni dari segi apa. Rupa-rupanya bila belajar, ada 3 sebab. Satu dengan sebab perkahwinan, maka suami boleh mewarisi isteri, isteri boleh mewarisi suami. Yang kedua sebab nasab, anak boleh mewarisi ayah, ayah boleh mewarisi anak. Begitu juga datuk dengan cucu, adik-beradik, itu melalui nasab. Dan yang ketiga dengan cara wilayah atau wala, iaitu dengan cara penghambaan. Tapi sekarang dah tak ada konsep hamba. Maksud hamba macam mana? Dia ada hamba, kemudian dibebaskan hambanya bekerja sendiri, ada harta,
belum sempat kahwin, belum sempat ada waris, belum sempat ada anak, meninggal dunia. Jadi harta hamba ini tadi, bukan hamba dah, dia dah jadi orang merdeka. Harta bekas hamba ini tadi akan diberikan kepada bekas tuannya. Itu tiga cara, tiga sebab seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Dalam ilmu faraid ada satu bab yang paling penting kata ulama, iaitu berkait dengan al-hajbu. Maksudnya apa? Penghalang. Dalam bab ini cukup penting kerana apa? Kita akan kenal siapa waris yang lebih utama mewarisi harta. Nanti kita akan jumpa di kalangan ahli waris, lelaki ada 15 orang, perempuan ada 10 orang. Semuanya 25 orang. Seandainya berkumpul ke 25 ini, tak semua dapat. Yang dapat berapa orang? 5 orang saja. Sebab yang 5 ini akan menghalang selebihnya. Siapa dia yang 5? Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Ada yang 5 ini, maka baki yang 20 orang ni tadi tak dapat, walaupun dia ahli waris. Ini pentingnya belajar tentang ilmu faraid supaya kita kenal yang mana lebih berhak mewarisi harta pusaka melalui ilmu hijab, ilmu penghalang. Anak menghalang cucu. Bila ada anak, cucu akan terhalang. Atuk meninggal dunia, cucu tak dapat, sebab atuk ni ada anak, ayah kepada cucu, maka cucu tak dapat, yang dapat ayah. Jadi ayah menghalang anak daripada dapat, walaupun asalnya anak pun ahli waris, cucu pun ahli waris. Tetapi bila ada tahu tentang ilmu hijab, oh yang ini halang, yang ni jadi kena halang. Begitu juga yang ke atas, ayah menghalang datuk. Kita meninggal dunia, ada ayah, ada datuk. Jadi datuk tak dapat selagi mana ayah ada. Ayah tak ada, baru datuk dapat. Begitulah seterusnya. Dan juga adik-beradik, ada anak yang lelaki, adik-beradik tak dapat. Jangan ingat dia kata aku adik-beradik, daripada kecil aku jaga dia, aku abang dia, kau baru setahun kahwin dengan dia, kau dah dapat, aku tak dapat. Dan kira macam tu. Itu sebab menggunakan akal semata-mata. Satu hal, bila mana akal ini bertentangan dengan syariat. Ini kisah benar, saya nak cerita. Seorang wanita, saya tak nak sebutlah tempat kat mana, dia lewat kahwin. Sepanjang hidup dia, waktu dia muda tu dia bekerja dan banyak harta, dan dia anak tunggal. Banyak harta, dan hartanya bukan sikit-sikit, ratus ribu dan mungkin jutaan harta dia. Dia ada rumah, dia ada tanah. Berkahwin dengan seorang lelaki yang bukan warga negara. Mak ayah perempuan ini tak setuju. Tetapi bila dah anak suka, setengah-setengah mak ayah tak apalah, tapi dalam hati tak suka. Sebab apa tak cukup orang Malaysia lagi ke? Sibuk nak kahwin dengan orang luar. Tapi bila dah berlaku perkahwinan, tak sampai setahun, meninggal dunia anak perempuan ni. Suami dapat tak harta pusaka? Dapat. Berapa suami dapat? 1/2, separuh. Sebab si mati tak ada anak. Sebagai mak ayah kepada perempuan, saya tanya dengan tuan-tuan dan juga perempuan, nak bagi tak separuh tu? Jawab jujur. Ini syariat bertentangan dengan nafsu, dengan akal kita. Engkau baru kahwin dengan dia, alah aku tak suka engkau, dapat pula separuh. Last dia tak bagi dekat menantu tadi, makanlah harta secara batil. Na'udzubillah. Ya, betul. Bila pernikahan, 3 sebab kenapa seseorang itu mewarisi, antaranya pernikahan. Pernikahan ini, bila dia akad nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM300 tunai, saksi kata sah. Okey, sah. Pun meninggal dunia.
Belum sempat bersama lagi. Faham maksud saya? Belum sempat bersama, dah dapat pusaka bini dia. Dia beza dengan satu bab lagi berkait dengan bersama. Ketika contoh seseorang lelaki kahwin dengan perempuan janda, ibu tunggal. Kahwin dengan janda, janda ni ada anak perempuan. Kahwin dengan janda, tak tahu pula yang janda ni ada anak cantik. Kahwin dah nikah, baru tahu, oh ada anak rupanya lagi cantik. Dia boleh kahwin dengan anak ni tadi selagi mana belum bersama. Dia boleh ceraikan ibu ni tadi dan kahwin dengan anak. Tetapi bila dah bersama, jadi haram. Dia jadi mahram abadan. Selama-lamanya anak kepada isteri ni tadi menjadi mahram bagi dia, tak boleh kahwin lagi dah. Tetapi dalam bab faraid, bila berlaku saja pernikahan, dah dikira sebagai waris. Dah dikira sebagai waris. Perkahwinan yang sah lah. Perkahwinan yang sah. Yang kelima, menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Untuk apa peranan dia? Supaya kita dapat menentukan di kalangan ahli waris yang berhak berapa bahagian mereka. Dan yang keenam, untuk menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Ini dalam bab pengiraan. Saya yakin tuan-tuan, kalau pun tuan-tuan puan-puan tak dapat menguasai pengiraan, tetapi bila kita dah faham tentang faraid, tentang fiqhnya, apa jua keputusan kita akan terima dengan rela hati. Sebab kita yakin ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Wallahu a'lam. Setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, kita tak perlukan sebab sebagai hamba. Sebagai hamba, kita tak perlukan sebab kenapa Allah suruh aku macam ni. Kita tak perlukan sebab. Kerana kita hamba. Kalau nak kait dengan sebab, saya bagi satu contoh. Dulu 1400 tahun ketika ayat Al-Quran turun tentang berkaitan tentang haramnya makan daging khinzir, waktu itu umat Islam, para sahabat terima tak? Terima. Nabi SAW kata, huriman alaikumud dahma wal lahmal khinzir, diharamkan kepada kamu darah dan juga daging khinzir. Sahabat-sahabat apa tindakan? Tinggal terus. Kerana apa? Keimanan. Ada tak mereka tanya kenapa Nabi tak boleh makan daging babi ni? Tak ada sebab. Tak tanya sebab pun. Sebab beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Al-Quran. Kalau kita ambil pendekatan kena ada sebab baru nak ikut, hari ini tuan-tuan, ada teknologi, ada saintis kaji daging babi ini memiliki satu kuman cacing yang cukup handal, dibakar pun tak mati-mati. Dan hari ini juga ada teknologi boleh membunuh cacing tadi. Soalan saya, kalau misal kata daging babi ini ada alat atau teknologi yang boleh membersihkan dia daripada segala kemudaratan, adakah daging babi ini halal? Tetap tak halal. Sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Kita buat kerana ta'abbud kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam bab faraid. Walaupun akal kita kata, tak logik langsung, kenapa dia dapat lagi banyak daripada aku? Tapi ini perintah Allah. Sebab itu kita kena buat perancangan tentang harta. Macam mana nak buat perancangan harta? Kalau kita tak tahu faraid, kita tak boleh buat. Jadi kita kena tahu, setiap tuan-tuan akan datang buat satu fail. Harta aku banyak ni, kalau aku mati waris aku sekian. Yang ni dapat banyak ni. Oh anak ini, anak lelaki dapat banyak ni, anak perempuan dapat banyak ni. Oh anak angkat aku tak dapat rupanya, sebab dia bukan ahli waris. Ataupun menantu aku ni, aku sayang dia macam anak sendiri, pun tak dapat. Kita boleh rancang semasa kita hidup, sama ada nak bagi dalam bentuk wasiat ataupun bagi dalam bentuk hibah, bagi masa itu. Tapi bila kita tak tahu siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, berlaku kematian, anak-anak jadi gaduh. Kalau lah misal kata anak-anak faham, tak ada masalah. Anak-anak pun 2 kali 5 juga tak tahu, tak faham tentang faraid. Masing-masing kata, aku yang layak, aku yang jaga arwah mak 10 tahun, aku jaga mak lumpuh,
Korang buat apa? Sesen pun tak bagi kat aku. Tiba-tiba bila meninggal dunia, dia dapat lagi sikit daripada abang dia. Sebab dia perempuan, abang dia lelaki. Lirijali nasibum mimma taraka. Allahumma salli ala lirijali nasibum nasiban mafruḍa lidzakari mithlu hadzal unthayain. Bagi lelaki itu 2 bahagian daripada perempuan. Ibarat nisbah, kalau seorang lelaki, seorang perempuan ada harta 3 juta. Yang lelaki 2 juta, yang perempuan 1 juta. Kenapa jadi macam ni? Jangan kira macam tu. Ini perintah Allah. Ini keyakinan kita, keimanan kita dengan Al-Quran, dengan kitab. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita rasa kita orang yang beriman, kita orang yang bertakwa, tak ada ego kita dengan setiap keputusan yang Allah tentukan. Kita tak perlu nak kata kenapa macam ni, sebab apa macam ni, tak perlu. Sebab ini satu kitab yang Allah turunkan, tidak ada keraguan padanya, dan ianya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan ilmu faraid, InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Jam pun dah menuju jam 9. Saya minta maaf tadi lewat datang. Sebelum datang ke sini tadi ada kes kebakaran di Pulau Keri, di kawasan perkampungan orang asli. Jadi kita pula penghulu. Jadi kena bertindak lah. Cuma sekarang tak macam dulu lah. Kalau dulu kalau kita pergi Ramli, hilang lembu, hilang kambing pun pergi rumah penghulu. Tapi sekarang kita dah ada teknologi, Alhamdulillah, sangat-sangat memudahkan. Kita ada grup WhatsApp dan sebagainya, grup di bencana daerah. Dalam tu ada pegawai daripada JKM, daripada zakat, daripada bomba, polis dan sebagainya. Bila ada maklumat, kita terus share dalam grup dan mereka terus buat tindakan. Alhamdulillah, cuma ambil masa sikit tadi lah. Saya sampai tadi lewat sikit dari tempat sesembahyang sendiri-sendiri kat belakang, tak dapat berjemaah sama-sama. Jadi insyaAllah setakat ini saja tujuan ilmu faraid. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Kita fahamkan betul-betul dahulu tentang faraid, kemudian baru kita buat dalam pengiraan, insyaAllah. Dan secukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terkuris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.